Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Syarina Wati Syamsuddin. Nama saya Muhammad Syafiq Berosli, nombor matrik 266080. Okay, pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan berkenaan dengan komunikasi perundangan SCCG 3123. Okey. Sebagai pendahuluan, rundingan adalah komunikasi bolak-balik yang direka untuk mencapai persetujuan di antara dua belah pihak. Lazimnya perundingan adalah secara kemahiran insaniah yang membawa kebolehan seperti menganalisis, menyusun strategi, memujuk, berkomunikasi dan akhir sekali secara kerjasama. Okey, maklumat utama komunikasi rundingan adalah untuk menyelesaikan perbezaan dan mendapat kesepakatan di antara kedua belah pihak lah. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan seterusnya. Salam sejahtera Doktor. Nama saya Kumaran Anak Lelaki Ramasami, nombor matriks 265970. Jadi dalam assignment kita hari ini, kita bawa pada tajuk perbahasan berkaitan dengan gaji minimum. Jadi apabila kita melihat pada latar belakang isu ini, ia mencuri perhatian dunia politik dan juga akademik, di mana perkara ini mempengaruhi pengagihan gaji dalam dari segi pasaran dan juga buruh. Dan juga undang-undang gaji minimum ini wujud lebih daripada 90% di semua negara di seluruh dunia. Baik, dalam isu gaji minimum ini menjadi perbalahan antara kerajaan, kesatuan pekerja dan juga majikan. Dan di Malaysia pula, di mana mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mewujudkan ataupun mengaplikasikan sistem gaji minimum. Tetapi walau bagaimanapun, lama kelamaan ia membawa jurang antara kaki tangan awam dan juga swasta, di mana banyak perkara telah terjadi. Dan dalam ini juga harga barang makin naik, akan tetapi gaji masih ditetapkan dengan dasar gaji minimum. Okey, berbalik pada pengamatan dari pengkaji. Contoh, kita boleh melihat kajian di mana kita boleh membawa perbezaan antara penjawat awam di Malaysia dan juga di Amerika Syarikat, USA. Okey, contoh kita ambil Jabatan Immigration Malaysia, di mana gaji seorang pegawai immigration, gaji minimum yang ditetapkan secara kasar adalah RM2,000 sebulan. Di mana setahun boleh dikira di mana 24,000 jumlah bagi setahun. Tetapi apabila kita melihat pada United States, di Amerika Syarikat, gaji seorang pegawai immigration di sana adalah dari lingkungan 6,000 hingga 7,000 US dollar. Dan anggaran untuk setahun lebih kurang 80,000 US dollar. Jika kita tukarkan pada mata wang ringgit Malaysia, ia akan pergi kepada 336,000 setahun. Okey, di sini konsep gaji. Konsep gaji di Malaysia masih lagi berpandukan pada Seksyen 2 Akta Kerja 1955. Dan apa yang kita lihat? Contoh, apabila kita mengaplikasikan sistem gaji minimum dari segi sara diri. Okey, apabila kita melihat pada harga barang sekarang, harga barang, kos bahan mentah dan juga cost productivity semua makin naik. Tetapi kita masih lagi berpegang ataupun mengaplikasikan lagi sistem gaji minimum, di mana perkara ini akan mendorong kepada kes-kes rasuah. Dan kita sendiri sedia maklum, banyak kes rasuah setiap kali kita boleh melihat dalam sama ada di media sosial ataupun di televisyen dalam berita ke apa. Jadi apa yang kita nak buat sebenarnya? Okey, adakah gaji minimum ini kita nak aplikasikan sehingga dia membawa mudarat kepada sistem mikro dan makroekonomi? Jadi kita kena fikirkan apa yang kita perlu buat. Kalau kita melihat pada kesannya, moral dan prestasi juga boleh menurun. Okey, apabila seseorang ataupun mana-mana individu tidak dapat membeli ataupun mendapatkan keinginan yang sepatutnya ataupun perkara yang asas, susah mendapat perkara asas juga, ia membawa kepada penurunan
prestasi ataupun moral. Jadi perkara-perkara inilah akan membawa kesan buruk kepada negara dan juga mendorong kepada kes-kes rasuah. So untuk yang isu yang seterusnya saya akan memberi pada rakan seperjuangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Badri bin Habibullah. Nombor metrik 266041. Saya akan menerangkan tentang fasa-fasa perundingan di dalam tugasan kumpulan mengenai proposal rundingan ini. Rundingan ialah satu kaedah di mana kita menyelesaikan perbezaan. Ia adalah satu proses di mana kompromi atau persetujuan dicapai sambil mengelakkan pertengkaran atau pertikaian. Dalam sebarang perselisihan faham, seseorang individu boleh difahami bertujuan untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kedudukan mereka. Walau bagaimanapun prinsip keadilan ini ialah bagi mencari faedah perundingan, faedah bersama dalam mengekalkan hubungan, dan ia merupakan satu kunci kepada perundingan yang akan berjaya. Bentuk rundingan khusus digunakan dalam banyak situasi. Contohnya di dalam hal ehwal antarabangsa, sistem perundangan, kerajaan, pertikaian industri, ataupun hubungan domestik. Walau bagaimanapun, kemahiran perundingan am boleh dipelajari dan digunakan dalam pelbagai aktiviti harian. Kemahiran perundingan boleh memberi manfaat besar dalam menyelesaikan sebarang perbezaan yang timbul antara dua pihak. Bagi menyelesaikan sebarang perbezaan yang timbul dalam konteks yang asas, terdapat beberapa fasa atau peringkat dalam perundingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Bizhar, nombor metrik 266527, akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Okey, saya akan membentangkan di bawah strategi implementasi terhadap isu yang dinyatakan oleh rakan saya. Okay, setiap orang punya hak untuk hidup, termasuk hak untuk membina kehidupan yang lebih baik. Sentimen ini amat prihatin dengan isu keadilan untuk semua. Justru apabila Bank Negara Malaysia menerbitkan laporan mengenai gaji sara hidup yang adil, ia menimbulkan minat ramai untuk membahaskan isu penjajaran gaji pekerja dengan gaji sara hidup semasa. Tumpuan semua pihak terhadap isu gaji sara hidup di negara ini adalah satu perkembangan yang positif. Keadaan ini menggambarkan kesediaan kita membina masa depan negara yang mengambil kira kesejahteraan semua pihak termasuk penjawat awam. Kajian tersebut menunjukkan terdapatnya anjakan paradigma dalam negara untuk menyelesaikan isu gaji rendah di kalangan pekerja dan juga penjawat awam. Apabila kerajaan melaksanakan dasar gaji minimum pada tahun 2013, ia menandakan satu lagi peralihan dalam pasaran buruh negara.
Okey, ekonomi Malaysia dijangka mendapat manfaat daripada strategi ini. Dasar ini memerlukan tahap kualiti tenaga kerja yang tinggi serta tahap produktiviti yang tinggi. Hasilnya, matlamat utama pelaksanaan dasar gaji minimum di negara ini adalah untuk meningkatkan kualiti pelaburan asing. Namun begitu, ianya hanya berfokus kepada pekerja di sektor swasta semata-mata. Kenaikan gaji bagi penjawat awam tidak seperti yang diharapkan oleh kebanyakan warga penjawat awam di negara ini. Jika perundingan dengan QPEX berjalan dengan lancar, terdapat Okey, sebagai kesimpulan untuk tajuk ini, berdasarkan apa yang telah dibincangkan seperti yang tertera di atas, sebagai contoh di Malaysia, rakyat pada masa sekarang di zaman pandemik COVID-19 ini sangatlah memerlukan sokongan moral dan fizikal, terutama sekali daripada pihak kerajaan. Okey, rundingan yang efektif di antara pihak berwajib, contohnya NGO, QPEX dan sebagainya, dengan pihak kerajaan perlu diteruskan demi kesejahteraan demi kesejahteraan bersama demi masyarakat majmuk yang tinggal di Malaysia. Sekian, terima kasih.